kita jumpa lagi untuk sambung sesi yang seterusnya, sesi kedua. So, saya nak tekankan sikit berkenaan dengan soalan kuis tadi sebab saya still lagi nampak ada yang keliru berkenaan dengan soalan. So, kita tengok soalan tadi tu, yang pertama soalan pertama ni saya just go through saja. Kalau soalan ni dia cakap diberi indeks harga bagi bahan P ialah 120 dan berapakah peratusan peningkatan bagi bahan P? Yang ini dia tak kaitkan siapa asalan, maksudnya tahun apa pun dia tak kaitkan. Jadi kita boleh jadi kita boleh tahu nampak 120 ni maksudnya 20% naik. Okey. So kalau siapa yang jawab 20 tu betul lah. Okey, sebab 120 ni maksudnya 20% naik. Dia jadi 120%. Ni kalau dia tak kaitkan dengan tahun asalan. Tapi kalau soalan yang kedua ni, okey, soalan yang kedua ni dia kaitkan dengan tahun asalan. Dan awak kena lihat betul-betul jangan terus melulu jawab soalan, kena tengok betul-betul. Soalan ni dia cakap indeks harga bagi bahan A tahun 2014 berasaskan 2012. Maksudnya 14 per 12. Jadi kalau awak baca kat sini, indeks harga bagi tahun 14 per 12 adalah 110. Okey, dia tulis kat sini 110. Maksudnya tahun 2014 based on 2012. Okey, sekarang ni ditanya indeks harga bagi bahan A yang sama juga, bahan yang sama tapi tahun 2016 based on 2012. Sekarang ni ditanya indeks harga tahun 2016 based on 12. Tapi dia kata dengan syarat A meningkat, menokok tu meningkat lah. Okay, meningkat sebanyak 25%. Yang ni saya tahu ramai yang keliru, dia orang jawab 125% ataupun meningkat sebanyak 25%. Okay, so memang kalau kat sini memang salah lah sebab dia punya indeks harga dia bukannya 125 sebab dia ada asalan. Asalan adalah tahun 2012. Kemudian kepada 2014 diikuti dengan 2016. Okay, awak faham lah kat sini kita tahu sini adalah 100. Okay, asalan adalah 100. Kalau kita pergi kat sini 2016 based on 2012. Okay, kalau kita pergi ke 2016 baca balik 2012, kita bukannya tuliskan jawapan dia seperti 125 tadi. Okey. Kita bukannya tulis ini 125 salah. Sebab kalau naik 125, jadi dia punya peningkatan dia akan baca based on 2014 sebab dia kena baca sebelumnya, dia tak boleh berganjak jauh. Tak boleh salah. Dia kena baca sebelumnya kalau meningkat 25%. Sebab apa? Kenapa tak boleh berganjak jauh? Sebab kalau awak tengok kat soalan ni, dia dah cakap dah meningkat 25% dari, dia ada cakap dari. Kalau dia cakap dari tahun 2014, maksudnya kena kaitkan dengan 2014. Kalau dia kata dari 2012, okey, yang itu betul. Okey, kalau dia kata dari 2012, okey, awak jawab 125. Itu betul. Tapi sekarang ni dia cakap dari 2014 naik 25%. Okey, naik naik. Maksudnya 2014 ke 2016 ni 25% naik lah. Okay. So kalau awak dah nampak 2014 based on 2012 adalah 110. Jadi awak pluskan lagi 25%. Dia bukannya 135 salah. Tapi awak kena kirakan gunakan rumus indeks harga. Okay, maksudnya bukan gunakan rumus indeks harga, maksudnya awak kena kira 125 per 100 darab dengan 110. Ni dia punya rumus yang kita buat tadi lah. Maksudnya 100 up sikit 25, dia akan jadi 125. Dan bacaan dia akan kira balik daripada ni 110. Daripada 110. Okay, kena baca balik. Kalau awak ambil balik dari 2012, dia akan baca balik from
100. Sebab tu jawapan dia 125. Kalau dari 2012. Itu logik dia Tapi kalau dia kata dari 2014, logiknya adalah 110. Okay. So awak kena kira-kira, awak akan dapat jawapan lah. Akan dapat jawapan 125 per 100 darab dengan 110. Okay, so dia dapat 275 bagi 2 dapat 137.5 lah. So jawapan dia adalah yang atas. Okay, ni atas. So itu dah punya penjelasan Dan kalau awak tak faham, awak just boleh tanyalah. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 ni dia nampak lebih jelas sikit. Jadi dia ada dua indeks harga dia bagi dalam jadual 3 ni. So lihatlah. Okay. So lihat kat sini. Jadual 3 menunjukkan indeks harga. Sekejap, mana Google Meet saya? Okey, jadual 3 menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis bahan H, K dan L. Okey, ini adalah bahan satu persatu untuk membuat sejenis kasut. Jadi bahan yang nak dihasilkan adalah kasut. Kasut ni bukannya objek. Maksud saya, kasut ni bukannya satu objek tapi dia adalah gabungan daripada semua objek yang HKL ni. Okey, gabungan. So gubahan lah. Kasut ni adalah gubahan. So dia ada bagi tahun 2018, 2020 based on ataupun berasaskan 2016. Jadi awak lihat dia kategorikan kat sini. Ada dua 2018 based on 2016 dan 2020 based on 2016. So kalau kita simpulkan, dia akan baca seperti I18 per 16. Kalau kat sini kita baca simpulkan 20 per 16. Okey, ini adalah bacaan dia. Tapi awak nampak kat sini. Nampak ini lagi jelas. Dia per dengan 16 sebab 2016 ni adalah asalan. Kalau awak perasan kat situ. Kan? Masing-masing per dengan 16. Sebab tu, soalan tadi, kan, soalan ni saya per dengan 14. Sebab semua kena per dengan asalan. Dia mesti kena per dengan asalan. Itu awak kena nampak. Okay? Alright. So, bila kita baca soalan ni, dia bagi table, ni indeks harga H untuk tahun 18 per 16. Dan ni tahun 2020 per 16. Kemudian ada K dan L. Dan L ni dia tak bagi satu lah. Dia bagi X sahaja. Dia minta awak cari dah. Okay, dia minta awak cari. So, kita tengok soalan dia. Ni dia bagi kata kunci. Okay, dia bagi kata kunci. Sekejap saya kecilkan sikit. Okay. Harga bahan L. Okay, harga bahan L. So, L adalah dekat sini lah. Pada tahun 2016, ialah RM12. So, tahun 2016 ni, asalan. Ya, asalan. RM12. Dan harganya pada tahun 2020 ialah 16.2. Tarik nilai X. Tarik nilai X ni. So, X ni berada dekat table I2016. Okay, I20 per 16. Ataupun 2020 per 2016. So, kita tengok. Okay, dia nak tanya X. X tu adalah indeks harga. Okay, indeks harga. So, gunakan rumus indeks harga. Okay, awak boleh rujukkan rumus yang saya tunjukkan tadi ni. Okay. Oops. Okay, gunakan rumus ni. So, I20 per 16. Okay, untuk jawapan yang pertama, I20 16. Sebab dia tahun 2020 based on 2016. Okay.
harga pada tahun 2020 dia bagi. Dia bagi iaitu RM16.20. Kita tulis 20 ni atas iaitu harga dia lah 16.2 per kan dengan harga asalan. Okey, harga asalan dia adalah dia bagi juga RM12. So tulislah 12. Lepas tu kena wajib darab 100. Sebab dia adalah indeks. Darab 100. Yang ini adalah direct question. Okay, direct question satu markah. So yang ni awak just tekan je calculator, ikut je rumus 16.2 per dengan 12 darab 100. Dapat 135. Okay, 135 lah kat sini. Okay, dapat satu markah lah. So biasanya, kalau dia tanya indeks harga, dia adalah direct answer daripada rumus. So awak kena tahu rumus, macam mana nak guna dia, bila nak guna dia. Okay, next. Soalan yang kedua. Hitung harga bahan L. Okay, harga bahan L. L juga, tapi pada tahun 2018. Okay, so cari tahun 2018. Okay, kita cari I. I18. Okay, kita jumpa I18 dekat belah kiri. Okay, I18 dekat belah kiri kat sini. So, kita gunakan table yang kiri untuk L, iaitu 120. Alright. Tapi dia cakap, dia nak harga bahan pada tahun 2018. So, cerita pasal harga, masih lagi konteks rumus indeks harga. Okay. So, awak kena buat benda yang sama, I20 per 16. Okay. So, dia tanya 2018. Maksud 2020 per 16 pula. I1816. Kenapa 1816? Sebab table kiri. Okay, table kiri adalah 1816. Table kiri 18 per 16. Okay, dan untuk bahan L, awak lihat kat sini, 18 atas, 16 asalan bawah. Okay, so 18 ni dia tak tahu pun. Dia tak bagi tahu kat sini 20, kat sini 16. 2018 dia tak bagi harga. So bila dia tak bagi harga, jangan cemas. Tulis sahaja X. Okay, tulis sahaja X. Dan bawah dia ni 2016. Okay, 2016 ni adalah RM12. Iaitu asalan dia lah. So kita tulis 12. Dan wajib darab 100. Okay, wajib darab 100 dan jawapan dia mestilah sama dengan 120 sebab dia dah bagi dah indeks harga tu. Okay, dia dah bagi indeks harga tu, terus samakan dengan 120. Okay, kemudian awak cari nilai X macam tadilah. 100 kali X dapat 100X. Okay, dan bahagi pindah jadi darab. 120 darab dengan 12. Dapat 1440. Dan X ialah RM 1440 sen lah. Okay. Ini adalah rumus indeks harga. Dan awak kena tahu tahun dia sahaja. Sebab yang confusekan kita ni adalah tahun. Awak kena praktis banyak-banyak untuk buat soalan ni. Okay, jangan risau. Saya akan terus guide awak. So, teruskan bersemangat. Okay, ni adalah soalan A, 3 markah. 1 markah, 2 markah. Okay, kalau awak betul yang ni dapat apa tadi? Ni dapat 135 kan? Okay, so dapatlah markah kat situ. Ini 1 markah, ni 2 markah. Kita lihat sikit lagi. Sebelum kita move kepada soalan B lah. Okay, kita tengok. So ini awak nampak indeks harga dia bagi tahun 2018 dengan 2016 serta 2020 dengan 2016. So ada 1, 2, 3 tahun. Okay, ada tahun 2016, ada tahun 2018 dengan 2020. Ini awak kena take note. Okay, dan awak nampak lah tahun yang paling belakang. Yang paling belakang adalah 2016. So ini adalah asalan. Okay, ingat yang tu. Okay, so kita lihat pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan B.
Soalan B ni agak tricky sikit. Indeks gubahan. Dia dah bagi dah. Indeks gubahan. Untuk kos pengeluaran kasut. Kasut ni maksudnya pengeluaran lah. Pengeluaran objek ataupun gubahan dia lah. Ni. Okay, sejenis kasut. Tapi kalau HK dan L ni hanyalah bahan. Bukannya pengeluaran. Ni adalah bahan. Bahan dengan pengeluaran lain. Pengeluaran tu dalam bahasa Inggeris dia output. Okay, output adalah kasut. Bahan adalah HK dan L. Ni adalah bahan personal. Okay, macam saya cakap tadi dalam konsep memasak, nak memasak mesti kena ada bahan. Macam itulah. Dan makanan tu adalah pengeluaran. Dia jadi macam tu. So kat sini awak nampak indeks gubahan, kasut, tahun apa. So ada banyak keyword kat sini. Tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Jadi sekarang, tahun 2018 dengan tahun berasaskan tahun 2016, kita nak ambil indeks harga belah mana? Table kiri atau table kanan? Tuliskan dekat ruangan komen. Saya ulang, kita akan gunakan indeks gubahan tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Kita kena gunakan table belah kiri. Okay? So awak kena ingat, kena alert. Kadang-kadang ni kita dah tahu dah tapi kita selalu salah ambil. Biasalah, tu biasa jadi. So kena alert So bila kita nak gunakan indeks harga belah kiri tadi tu, table belah kiri tadi tu, so kita lihat, dia dah bagi dah indeks gubahan. I1816 adalah 110. Okay, kita catat. Buat catatan kat sini. I yang ada topi. I yang ada topi ni adalah gubahan. Okay, maksudnya dia dah ada output. Ni maksudnya orang yang dah memasak. Dah ada topi chef kat situ. Awak ingat yang tu lah. Alright. So, 1816. Okay, indeks gubahan 1816 adalah 110. Ini awak keluarkan dulu. Tapi, kita dalam ADMAT ni, kalau dia bagi jawapan, tapi tak ada jalan kerja, kita yang kena siasat. Macam mana dia dapat 110? So, bila kita nak siasat, kita kena buat jalan kerja dia balik supaya dapat bukti. Ni ADMAT. ADMAT ni macam ada konsep rasuah sikit. Soalan ni bagi jawapan, tapi soalan tu tak bagi jalan kerja. So, ada nampak macam inti rasuah kan? So, awak kena siasat balik. Awak kena siasat gunakan jalan kerja. Itulah ADMAT. So, kita gunakan jalan kerja kita, indeks gubahan ni seperti purata. Jadi, purata tu adalah hasil tambah pemberat darab dengan indeks harga. Ni, nombor 2 yang ada topi ni, W adalah pemberat dan I adalah indeks harga. So, dia duduk rapat bermaksud darab So, awak kena tahu pemberat dia berapa. Ni pemberat dia, nisbah. Dia bagi dalam bentuk nisbah. Pemberat H adalah 2. Pemberat K adalah Y. Pemberat L adalah 3. Jangan takut. Buat sahaja. Biar je huruf tu huruf Y. Okay, jangan takut. Jadi, tulis kat sini. Pemberat. Okay, ni boleh conteng lah. 2Y3. Jadi, tak perlu takut. Gunakan jalan kerja yang sama. So, H, kita akan lihat indeks harga pada pada bahan H indeks harga pada bahan H dekat table belah kiri tu. Ni 109. Okay, 109 darabkan dengan 2. Kemudian tambah dengan 106 darabkan dengan Y. Kemudian tambahkan dengan 120 darabkan dengan 3. Yang ni jangan usik. Jangan usik. So, awak buat benda yang sama macam yang saya ajar lah. So, tulis 109, buka kurungan 2 dan tambah
106 Y. Okay, tambah 106 Y. Dan 100 apa ya tadi? 120 darab dengan 3. Okey, dan bila kita nak perkan dengan pemberat, pemberat ni yang warna biru yang saya warnakan ni, awak kena perkan dengan 2 tambah Y tambah 3. Sebab hasil tambah pemberat. Kita panggil keseluruhan pemberat ataupun hasil tambah pemberat. Semua pemberat awak kena tambahkan. 2 tambah Y tambah 3. Ini pemberat dalam bentuk nisbah. Tapi jawapan untuk indeks gubahan ni adalah 110. Ni adalah apa panggil? Jawapan yang soalan tu bagi. So kita samakan dengan 110. Kita rasa macam nak siasat. Macam mana dia dapat 110 tu? So kita buat dalam konsep ungkapan macam ni. Jadi benda yang awak boleh kira adalah nombor sahaja. Maksudnya awak akan dapat 106Y sebab 106 kali Y 106Y. Yang lain boleh clear macam biasa sebab dia nombor. Tak ada pemboleh ubah, hanya nombor sahaja. Ambil kalkulator, tekan 109 kali 2 tambah 120 kali 3. So dapat 578. Tambah 578. Okey, buat sahaja. 2 tambah 3, 5. 5 tambah Y. Okey, maksudnya huruf tak boleh tambah dengan nombor. Dia cuma boleh duduk rapat sahaja. Dapat tu maksudnya darab lah. Jadi dia jadi ringkas lah macam ni. Jadi ungkapannya lebih ringkas. Macam tadi saya ajar, bila wujudnya pecahan, pindah jadi darab. Pecahan kalau awak perasan lah, bentuk dia macam bahagi. Kan? Ni pecahan ni. So bila bahagi kan, buka kalkulator, bahagi duduk sebelah darab. So bila bahagi duduk sebelah darab, bila awak nak tukarkan bahagi, bahagi tu akan jadi darab. Okey, ni bahagi ni pindah jadi darab. So awak kenalah buat dalam bentuk ungkapan macam ni. 106Y tambah 578 sama dengan 110 kali dengan 5 tambah Y. Dia jadi macam tu lah, dia jadi kembang. Ni saya guna warna biru kasi awak nampak. 5 tambah Y. Lepas tu darab lah macam biasa. Kembangkan macam biasa. 106Y tambah 578 sama dengan 550 tambah 110Y. Okey, sebab 110 darab dengan 5 dapat 500 setengah. Dan 110 darab dengan Y dapat 110Y. Ini basic math Okey. Cari nilai Y. Okey, ini senang je cari nilai Y. Pindah sini ke kanan. Okey, pindah sini ke kiri. Dia pindah je. Tak kisahlah nak pindah ke mana pun. Yang penting Y duduk dengan Y, nombor duduk dengan nombor. Okey. Tapi saya jenis yang sukalah tengok nombor siapa yang lebih besar. Okey, 106Y dengan 110Y. Okey, 110Y menang. Jadi yang ni kena kalah. Dia kena pindah ke sebelah. Yang kalah kena pindah. Dia macam tu lah, senang. Jadi, yang ni 578 besar. 550 kecil. Jadi 578 menang. So 570 kena pindah. 550 kena pindah. Jadi 578 tolak 550. Kenapa tolak? Sebab positif pindah jadi negatif. Okey, positif pindah jadi negatif. Kalau tak tahu juga, tengok kalkulator, tambah sebelah dia tolak. Tolak sebelah dia tambah. Okey, dan selesaikan macam biasa. Ni 28 dan ini adalah 4Y. Dan Y adalah 28 bagi 4, 7. Sebab apa? Sebab Y dengan 4 ni adalah darab. Okey, darab. Macam tadi lah saya ajar kan. Darab pindah jadi bahagi. Ni. Rapat maksudnya darab 4 darab Y. Okey, 4 darab Y. Darab pindah jadi bahagi. So, 28 bahagi dengan 4 dapat 7. Selesailah nilai Y itu dapat. Sebab tu saya cakap. Dalam soalan ni, walaupun ada huruf pemboleh ubah dan dia dah bagi jawapan, jangan takut untuk jawab.
cuba awak siasat balik macam mana dia dapat 110 tu. Siasat gunakan rumus yang betul. Okey, siasat. Inilah matematik, dia macam detektif sikit. Awak kena siasat. Okay, so awak dapatlah nilai Y tu. Okay, Y adalah 7. Bila awak buat macam ni sahaja, dapatlah markah. Markah banyak jugalah dalam 3 hingga 4 markah macam tu. Okay, sebab ni adalah tajuk indeks gubahan. Indeks gubahan biasanya 3 hingga 4 markah. So, besar sikit lah markah dia. Okay, kita sambung sikit. B2. Okay, B2. Harga sepadan bagi kasut itu ialah, harga sepadan bagi kasut itu pada tahun 2016. Maksud dia suruh awak carilah. Harga sepadan, harga ni gunalah konsep indeks harga Dan kasut. Kasut. Ingat, harga gunakan indeks harga. Kasut adalah gubahan, benda yang telah dijadi pengeluaran. So, awak kena kaitkan rumus indeks harga dengan rumus indeks gubahan. Okay. So, kasut adalah bukan item kecil-kecil dia adalah satu pengeluaran yang sangat besar, output tu. Okay, so ni adalah gubahan. Pada tahun 2016, jika harga kasut itu pada tahun 2018 ialah 59.40 sen. Jadi tahun-tahun yang berkaitan, tahun-tahun yang dia mention adalah tahun 2016 dan tahun 2018. Jadi, indeks gubahan yang kita kena kaitkan dan indeks harga yang kita kena kaitkan adalah 18/16 sahaja. Jangan kaitkan tahun lain. So, bila awak dah ada indeks gubahan 1816, jadi gunakan rumus indeks harga pada tahun yang sama. So, I 1816. Okey, atas 18, bawah 16. Okey, sekarang. Tahun yang diberi ke atas ni, harga tahun bila yang dia bagi? 16 ke 18? Tulis kat ruangan komen. Okay, 2018. So, awak nampak dia bagi tahun 2018, siapa duduk atas? 18 duduk atas. So, gantikan 18 tu dengan harga dia, 59.40 sen. Awak tulis harga dia, 59.4 macam ni. Lepas tu per dengan tahun 2016. Kita check dulu 2016 ni tak ada pun bagi harga. Tengok atas pun, atas lagi pun tak ada. Memang tak ada. Okay. So yang ni jangan kaitkan sebab ini adalah bahan L, bukan kasut. Ingat, bahan L dengan kasut lain. Kasut tu adalah output, bahan L tu adalah bahan sahaja. Itu lain. So tak adalah, maksudnya tak ada. Kasut-kasut, cerita pasal kasut-kasut. So kita katakan X. Okay, X. Okay, dan wajibnya darab 100. Ingat, rumus indeks adalah darab 100. Ni wajib. Tapi ingat, hasil jawapan dia mestilah sama dengan gubahan tu. Gubahan. Gubahan tu awak kena tengok tahun. Gubahan yang melibatkan tahun 2016 dengan 2018. So, inilah gubahan dia. 18, 16. So, kaitkan dengan indeks gubahan dia 110. Tu maksud dia. So, selesaikan. X ni awak pindah ke kanan sekali. Jangan darab dengan yang ni Sebab konsep pecahan, darab ni dia akan berkahwin dengan atas. Dan yang bawah ni dia akan cari tuan lain. Itu konsep pecahan. Pecahan ni, kalau awak buatlah pecahan macam mana pun, 2/3 darab 6. 6 ni tak akan layan yang bawah. 6 ni akan layan yang atas. Okay, dia akan layan yang raja tu.
Sebab tu kalau awak buat 2/3 darab 6, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 4. Kan? 2/3 darab 6 dapat 4 kan? Betul lah. Sebab apa? Sebab dia tak layan yang bawah. 2 darab 6, 12. Baru dia per dengan 3 dapat 4. Dia macam tu. Konsep dia lah. Okay, so ingat. Bila ungkapan ni, cerita pasal ungkapan ni awak kena tengok. Kalau darab ni dia mewakili yang atas lah. So yang mana tak berkaitan dia akan pergi cari tuan baru. So dia akan jadi 59 darab 59.40 darab 100 dia akan dapat 5940. Okay. Kemudian samakan dengan 110x. Okay. Darab pindah jadi bahagi balik. Ni awak tukar-tukar balik lah. So 5940 per 110 sama dengan x. Dan x ialah RM berapa? Ni cerita pasal harga So 5940 bahagi 110. So RM RM54. Okay. RM RM54. Yang ini easy je. Sebab awak dah ada dah jawapan daripada indeks gubahan atas. Bila jawapan dah ada, masukkan saja dalam rumus. Yang penting awak kena kaitkan dengan tahun yang betul. Okay. Tahun 1816 je cerita dia. Jangan campur dengan 2020. Jangan campur. So ini adalah dia punya pengiraan. Yang ni saya tunjuk detail Kalau lebih ringkas lagi saya akan terus dikira. X sama dengan berapa 54 terus Itu lebih ringkas lah. Okay, last soalan. Yang ni boleh katakan sederhana susah. Saya tak cakap susah saya cakap sederhana susah. Majoritinya tak dapat jawab. Cari indeks harga bagi bahan K pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. 20? 18. Indeks 20, 18. Bahan K. Jadi jangan kaitkan dengan gubahan. Bila dia cerita pasal bahan K, maksudnya cerita pasal bahan lah. Jangan cerita pasal kasut. Jadi jangan ada topi kat sini. Salah. Dia kena ada biasa je. Botak sahaja. Okay, dia suruh cari 2020 based on 18. Sekarang kita tengok balik table yang atas tu. Ni, table yang atas ni. Kita ada indeks harga 18, 16, 20, 16. Tapi saya nak tanya awak, kita ada tak indeks harga 20, 18? Tak ada kan? Sebab yang duduk atas 18. Yang duduk atas pun 20. So macam mana tiba-tiba 18 boleh ada kat bawah ni? Dia jadi macam datang dari mana kan? So ni kita nak guna kaedah saya akan tunjukkan dulu kaedah sekali. Dan dua-dua kaedah ni awak kena tahu sebab dia akan advantagekan untuk awak tingkatan 5 nanti dia akan bagus untuk awak tingkatan 5 nantilah senang cerita. Okay, so kita tengok. Tapi dia nak bahan K sahaja. Okay, bahan K sahaja. So kita tengok Yang ni kita tak tahu. I2018 tak tahu. Okay, kita tengok lagi. I1816 berapa? I2016 berapa? Okay, kita check untuk bahan K. Ni saya tulis untuk bahan K. Bahan K ni dah ada dah. Okay, so bahan K ni adalah 106 dengan 125. Okay, 106, 125. Okay, harap awak nampak tulisan saya. Okay. Kaedah yang paling mudah yang awak belajar dekat sekolah ataupun modul based on modul. Kita akan gunakan 3 tahun. Tahun asalan tahun 2016. Tahun tengah-tengah 2018. Tahun akhir 2020. Kita gunakan macam ni konsep dia. Kemudian buat benda yang sama pada bentuk yang ke bawah pula. 2016, 2018,
2020. Kita buat macam jadual. Kita panggil jadual kan, table. Ini kaedah yang paling mudah untuk pelajar tingkatan 4. Dan pelajar tingkatan 5 pun boleh guna, tak ada masalah. Dia mungkin membantu awak lah, saya tak sure. Okey, macam biasa, 100% adalah asalan. So asalan mestilah 16 dengan 16, dia adalah asalan. Kalau 18 dengan 18 pun asalan. Dan nak senang, awak tak payah fahamkan, awak hafal sahaja konsep dia. 100 macam main bingo. 100 macam main bingo. Okey. Sekarang kita fokuskan bahagian warna biru ni sahaja. Okey. Awak baca. Baca dekat sini first. Lepas tu baca kat sini second. Indeks 18, 16 bersamaan dengan 106. Okey, saya ulang. Indeks 18 per 16 adalah 106. So, bacaan pertama kita adalah di atas. So, di atas adalah 2018. Kemudian di bawah adalah bacaan dekat belah kiri. Okey. So, 18 per 16. Jawapan dia adalah 106. So, awak tuliskan jawapan dia dekat kolom dekat yang saya bulatkan tadi. 2018, 2016. Okay, so jawapan dia 106 dekat sini. Senang yang ni senang. Kemudian 2020 dengan 16. Okay, 2020 dengan 16. Okay, so awak nampaklah bacaan pertama 2020, bacaan kedua 2016. So tabelnya kat mana? Tabelnya dekat tempat yang sama tapi dekat belah kanan lah, 1, 2, 5. Okay, dia macam main bingo kan? Alright. Ke tak nampak macam main bingo kan? Alright, so kita tengok satu nilai lagi yang tak ada. Nilai apa tu? Nilai 20 dengan nilai 18. Maksudnya bacaan pertama 2020, bacaan kedua 18. Ni kita tak tahu, kita letakkan X. Kesian X. Asyik X ni, Y lah pula. Sekati sekati. So saya tak X. Kita cari nilai X dengan menggunakan 4 bahagian ni sahaja. Cari nilai X dengan menggunakan 4 bahagian ni sahaja. So awak keluarkan 106 per 100 sama dengan 125 per X. Maksudnya buat pecahan je lah. Yang belah tengah-tengah ni sepadan. Sepadan tu maksudnya awak letak tanda sama lah. Jadi kiri sama dengan kanan. Atas per bawah. Okay, atas per bawah. Lepas tu cari nilai X. Cari nilai X. So cari nilai X tu 100, X sama dengan 125. Okey, dia jadi macam ni kan, 125 per 106 tukar tempat. Lepas tu darabkan dengan 100. Okey, darabkan dengan 100. Macam itulah something. So 125 per 106 darab 100. Dia jadi 6 pula. 6250 bahagi 53. Okey, dia dapat 117.92. Okey, dia dapat 117.92. 117.92. Itulah jawapan dia. Settle. Dah, siap. 10 markah. Senang kan kaedah ni? So kaedah ni kaedah jadual. Senang baca, senang buat. Dan kalau awak rasa awak nak belajar kaedah lagi satu, saya sangat-sangat mengalu-alukan sebab kaedah tu akan membantu awak untuk faham lagi tajuk tingkatan 5 bab 2. Okey. So kita tengok sikit. Ni page. Ni page tambahan. Di copy paste. Okay, ni saya harap awak faham konsep jadual ni. Okay, kita buat benda yang sama tadi. Ambil balik benda yang tadi ni. Okay, yang ini awak lihat. 2020, 2018 kita nak cari. So, siapakah yang duduk atas? Yang duduk atas adalah 2020. Okay, yang duduk atas adalah 2020. Jadi kita cari
cari. Yang manakah 2020 duduk dekat atas? Okay, cari. So, yang mana duduk dekat atas adalah 2020, dekat sinilah, yang ketiga ni. Okay, 125 ni. Yang ni, I 20/16. Yang itu yang 20-nya duduk atas. Yang 20-nya duduk atas. So, awak ambil, awak dapat ni, keluarkan 125. Okay, keluarkan. Kemudian, cari lagi. Siapa pula yang duduk bawah? Okay, siapa pula yang duduk bawah? 18. Tapi kita tengok kat sini, dua-dua duduk bawah 16. So tak ada. Tapi jangan risau, kita boleh pinjam nombor 18. Nombor 18 yang kita boleh guna adalah yang kedua ni. Okay, yang kedua ni adalah 18/16. So kita tulis 1816 tu sebagai 106. Kita tulis je. Okay, tapi ingat, 18 ni duduk bawah. So macam mana nak pindahkan 18 dengan 16 ni? Maksudnya 18 tu duduk bawah, 16 tu duduk atas. Maksudnya kita nak pastikan 18 tu duduk bawah. So awak fahamkan balik, dia adalah konsep I 18/16. Maksudnya nak terbalikkan I 16/18 lah. Maksudnya jadilah 18 tu jadi ke bawah kan. Dia tukar terbalik je. Dia jadi terbalik. Senang kan? Ini pun senang sebenarnya. So awak kena tahu, yang mana duduk atas cari dulu. Jumpa nombor dia, ambil yang tu. Lepas tu yang mana pula duduk bawah, cari. Tak jumpa, cari pula nombor dia. Nombor dia ada tapi dia duduk atas. So awak terbalikkan dia, kasih dia duduk bawah. Bila awak terbalikkan dia, ingat, pecahan pun akan jadi terbalik. 1/106. Memang macam tu konsep dia. Memang konsep dia macam tu. Alright. So, darabkan dengan 100. Darabkan dengan 100, kita akan tengok. Nak darabkan, nak bahagi. Sometimes dia kena bahagi 100. Kadang-kadang dia kena darab 100. Tapi yang ini dia jadi susah sikit sebab dia punya topik tingkatan 5 lah. Okay. Yang ni konsep dia memang wajib indeks harga. Indeks kena darab dengan 100. So, awak kena darabkan 125 darab 1/106 darabkan dengan 100. Okay, so kita cek jawapan. So jawapan dia macam tadilah, lebih kurang 117.92. Dan konsep ni tingkatan 5 tajuk pembezaan. Pembezaan. Itulah pembezaan. Tingkatan 5 So kena tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah, tengok nombor dia. Kena pasti, tarik dan darab dengan 100. Kenapa nak darab dengan 100? Kenapa nak bahagi dengan 100? Pastikan jawapan dia beratus lah. Kalau rasa jawapan dia sampai puluh ribu, bahagilah 100. Dia ada kaedah dia. Yang ni saya tak nak detail sangat. Tapi yang saya nak awak faham based on kaedah jadual ni lah. Sebab kaedah jadual ni banyak diguna pakai. Okay, so ini adalah explanation untuk soalan nombor indeks. Jangan risau, saya akan tolong lagi, guide lagi. Hari ni kita dah tamat lah untuk penjelasan berkenaan dengan nombor indeks. Dan kalau awak rasa awak nak tanya pasal penyelesaian segitiga, kalau awak nak cuba-cuba, awak boleh PM saya akan explain secara personal. Tapi yang tu saya tak nak fokuskan. Saya nak fokuskan nombor indeks. Jangan risau sebab saya ada lagi banyak soalan dan saya tak nak awak buat sendiri, saya akan guide. Okay, kalau awak tengok kat sini, latihan modul dia bahagian C. Okay, bahagian C. Dan ni saya ambil soalan daripada trial SPM untuk 2020 punya tahun batch KBSM. Dia punya format dia tak jauh beza pun. Ada nombor indeks, ada nombor indeks dengan penyelesaian segitiga. Dua topik tu je. Dia memang agak mencabar sikit. Sebab admit memang tak senang Admit memang macam tu. Tapi tak apa, kita biasakan. Saya akan tolong sangat-sangat. Jadi apa yang saya nak minta tolong awak semua adalah hadir kelas, berikan komitmen dan sentiasa bersemangat. Okay, sebab nanti pun awak dah naik sekolah kan. So apa-apa pun saya just ucapkan good luck lah. Okay, jangan putus asa. Alright. Untuk kehadiran, saya nak ambil lagi Jangan lupa tulis kehadiran sebab siapa yang tak hadir 3 kali, saya anggap dia tak minat belajar. Okay, dan yang itu saya akan tanya dia setiap kali dia tak hadir, kenapa tak hadir? Okay, kalau awak tak ada sebab,
3 hari tak datang, tak ada sebab, saya remove lah sebab awak tak minat kan. Sebab saya nak disiplinkan awak semua. Okay, so sila isikan kehadiran. Kalau ada apa-apa masalah, nak tanya apa-apa, just tinggalkan sahaja dekat ruangan komen yang saya sediakan dalam form tu. Jangan malu-malu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.